Okey. Okey, jadi hari ini kita akan sambung unit 10 iaitu tun perak bendahara terbilang. Jadi sebelum awak tulis nota unit 10, tolong tulis nota unit 8 dan 9 dahulu ya. Okey. Dan cikgu ada bagi kuis dekat awak untuk unit 9. Jadi cikgu baru nampak ada 3 orang sahaja yang buat. Jadi cikgu nak semua orang buat. Okey, sebab cikgu nak bagi markah PBD dekat awak. Jadi make sure everyone do. Boleh ya? Okay. Jadi kita continue unit 10. Okay. So hari ini kita akan bercakap tentang ataupun kita akan bercerita tentang tun perak. Okay. Cikgu akan cerita dekat awak pasal tun perak. Okay, hari tu unit 9 kita dah tengok mengenai Parameswara ataupun nama Islam dia kita panggil sebagai apa? Ingat tak? Nama Islam dia apa? Ha, Sultan apa? Sultan apa? Sultan Iskandar Shah. Okey. Jadi macam cikgu katalah Sultan Iskandar Shah dan Parameswara ialah orang yang sama. Cuma bezanya ialah Parameswara mereka panggil sebagai Parameswara lah. Sultan Iskandar Shah ialah nama Islam bagi Parameswara. Okey. Jadi untuk unit 9 mengenai pengasas lah, the person who create the Melayu Melaka. Okay, and then this unit is about tun perak. Okay, jadi kita tengok next slide. Okay, so the first thing that you have to learn today is about riwayat hidup tun perak. Okay, so riwayat hidup tun perak ni, which is like macam story lah about dia punya life. Okay, tun perak life. Jadi kita tengok dekat sini. Okay, the first thing that you have to know is the biodata lah. Okay, the biodata of Tun Perak. Okay, nama dia ialah Tun Perak. Okay, yes, of course lah. Okay, so nama bapa. Okay, tolong ingat juga nama bapa dia ialah Bendahara Seriwak Raja Tun Perpatih Serdang. Okay, so untuk makluman awak, okay, for your information, okay, Tun Perak ni ialah Bendahara Melaka dan begitu juga dengan bapa dia. Okey, dengan bapanya. Ayah dia juga ialah Bendahara Melaka. So before this lah punya Bendahara Melaka. Okay, so ingat jawatan dia, dia punya position ialah Bendahara Melaka. Okay, gelaran ni macam people call him as Bendahara Paduka Raja. Okay, so awak kena tahu bila kalau kita talk about Bendahara Melaka, okay, Bendahara Melaka ni dia very close dengan raja lah. Okay, dia sangat rapat dengan raja. So dia ni macam orang kata pembantu lah. Pembantu ni macam helper of raja lah macam tu. Maksud dia macam orang yang tolong raja ni. Okay, yang very close dengan raja dan orang yang selalu tolong raja. Ini macam kalau ada apa-apa ke dia yang akan apa settlekan, dia yang akan uruskan macam tu. Okay, so people call him as Bendahara Paduka Raja. Ingat Okay. So adik-beradik dia ada 2 orang. Okay, dia punya sibling ada 2 orang. So the first one is Tun Kudu dan yang kedua ialah Tun Perpatih Putih. Okay. So pengalaman. Pengalaman is experience. Okay. So nanti tulis dalam buku ya. Pengalaman is experience. So untuk makluman awak juga, for your information, Tun Perak ni bukan sahaja Bendahara Melaka, tetapi dia juga ada experience, dia juga ada pengalaman as penghulu Klang and also penghulu Bendahari Melaka. Okay? Jadi, kita tengok dekat sini. Cikgu ada explain dekat sini. Semasa Tun Perak menjadi penghulu Klang, okay, penghulu ni orang kata macam leader lah, ketua. Okay, ketua Klang. Macam tu lah, simple word that I can say to you, penghulu ni dia macam ketua lah. Okay? So, I tak nak bagi you confused. So, I just use the easy word lah untuk you faham. Jadi, penghulu ni orang kata orang yang paling atas lah. Dia yang ketua lah. So, apa-apa masalah,
the penduduk, the people akan refer to him. It's like that. Okay, so apabila dia berjadi ketua Klang, okay, beliau, okay, beliau membawa penduduk Klang, okay, orang-orang yang tinggal di Klang termasuk keluarga tentera, okay, ke Melaka untuk melawan tentera Siam, okay. Jadi, semasa dia jadi penghulu Klang tu, dia bawa lah all the people yang stay dekat Klang and also soldier punya family go to Melaka to melawan dengan tentera Siap. Okay, so yang ni awak kena ingat lah, story dia just short saja. Okay, awak just kena ingat semasa dia menjadi penghulu Klang tu apa yang dia buat. Okay, apa experience dia. So this yang ni lah experience dia. Okay, experience dia dibawa the people, okay, and also the soldiers family go to Melaka, okay, to fight with tentera Siam. Okay, Siam soldier lah. Okay, you know Siam, right? Okay, Siam ni orang Thailand lah. Okay, Thailand. So Siam lah. Okay, boleh? Okay, so semasa dia jadi bendahara Melaka pula, okay, awak kena tahu bukannya macam simply awak boleh jadi bendahara Melaka lah, awak boleh jadi penghulu Kelang lah. Of course, okay, macam awak juga. Awak nak jadi pengawas pun mesti awak kena lantik, betul tak? Kena dilantik oleh siapa? Oleh guru kelas awak ke? Oleh guru disiplin ke? Oleh guru besar ke? Betul tak? Okay, sama saja dengan Tun Perak. Okay, so Tun Perak ni dia dilantik, okay, menjadi bendahara Melaka oleh Sultan Muzaffar Shah. Okay, kenapa dia dilantik? Sebab dia bijak. Nampak dekat sini. Atas kebijaksanaannya. Okay, boleh? Okey, jadi dia dianugerahi gelaran Bendahara Paduka Raja. So, tengok dekat sini lah gelaran. Okey, so people call him as Bendahara Paduka Raja. Sebab apa? Sebab dia dilantik oleh Raja, iaitu Sultan Muzaffar Shah. Okey, boleh? Okey, boleh ya? Okey. So, kita tengok next. Okey. So, perkhidmatan Tun Perak. Okey, awak boleh tengok this one. Okay, I think like my side is very complex. Sangat senang awak nak faham. Because kalau awak baca dalam buku teks, I think like macam banyak sangat ayat dia kan. Jadi, this one I already like macam summarizekan dia so that you can easy lah untuk tengok kan. Jadi awak boleh tengok muka surat buku teks awak, muka surat 141. Okay, so got conversation, right? Ada conversation between the students. So dekat sini dia ada mention, okay, beliau telah berkhidmat. Okay, so perkhidmatan Tun Perak. Okey, perkhidmatan ni maksud dia macam apa yang Tun Perak tu dah buat. Okey, apa yang Tun Perak tu telah berkhidmat dengan siapa. Macam tu. Sekarang ni, okey, bukan kita nak tahu apa yang Tun Perak tu berkhidmat. Sebab just now we already know. Dia menjadi apa? Okey, the first one dia menjadi penghulu Klang. Lepas tu dia jadi apa? Bendahara Melaka. And also dia menjadi apa? Bendahari, right? Okey, so sekarang ni kita nak tahu. Okey, Tun Perak ni bekerja dengan siapa? Okay, dia orang kata apa, dia collab dengan siapa, macam tu lah, macam dia kerja dengan siapa, itu je lah, very easy word, I cakap dengan you, dengan siapa dia nak bekerja, macam tu. Okay, so dekat sini, okay, kita start dengan Sultan Muzaffar Shah lah, okay. So, awak kena ingat, okay, dengan siapa Tun Perak bekerja, ada 4 orang sultan. Okay, so 4 sahaja. Yang pertama Sultan Muzaffar Shah, yang kedua Sultan Mansur Shah, yang ketiga Sultan Auladin Rakyat Shah, and also yang keempat iaitu Sultan Mahmud Shah. Okay, so ada 4 sultan all together. So, benda yang nak ingat senang saja. Dia dapat position as bendahara. Okay, bendahara Melaka from who? From Sultan Muzaffar Shah. So, the first one is Sultan Muzaffar Shah. Sangat senang awak nak ingat. Okay, so Sultan Muzaffar Shah, Mansur Shah, Alauddin Rakyat Shah, and also yang terakhir, iaitu Mahmud Shah. Boleh,
Okay, so very simple lah. Ada 4 saja yang awak kena ingat. Okay, so Tun Perak ni meninggal dunia. Meninggal dunia ni pass away lah. Okay, so nanti tulis siapa yang tahu, siapa yang tak tahu the meaning of meninggal dunia. Okay, please write. Meninggal dunia is pass away. Okay, so beliau meninggal dunia semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Okay, so as you can see here, like I said, the last one is Sultan Mahmud Shah. So dia meninggal dunia, dia pass away semasa Sultan Mahmud Shah lah punya pemerintahan. Okay? So, sebelum dia pass away, okay, dia telah meninggalkan wasiat. Okay, wasiat ni macam orang kata like macam a note, okay, a note, ataupun macam or maybe like macam contoh lah macam sekarang, okay, contohnya, kita ada lawyer, right? So, sebelum kita mati, sebelum kita meninggal dunia, okay, kita kena ada macam papers tau. Papers yang dekat dalam papers tu kita akan tulis lah. Like macam all my harta, okay, all my apa, macam kereta ke rumah ke, so akan bagi dekat siapa if I die, macam tu. So like dalam macam dalam nota, dalam dokumen dia akan tulis, oh this macam this harta akan apa dapat dekat siapa, this harta akan dapat kat siapa, macam tu lah. So macam apa yang I nak sampai dekat you, okay, wasiat ni it's not about harta only lah, but like macam if you want to leave a note and then you want to say something pun boleh je. Macam tu, wasiat tu juga. Okay, so before you pass away lah maksudnya. Okay, so beliau meninggalkan, so dia left a wasiat, okay, kepada Sultan Mahmud Shah. Okay, so sebelum dia meninggal lah, sebelum dia mati, dia tinggalkan, dia left a wasiat for who? For Sultan Mahmud Shah. Okay, and then dia bagi advice supaya Sultan Mahmud Shah ni menjadi pemerintah yang adil. So, dia pesan lah. Okay, they give advice to Sultan Mahmud Shah, okay, to be a what? What leader? Adil is what? Okay, fair. Okay, a fair leader. Okay, boleh? Alah, simple je. Awak kena ingat senang je. Tun Perak berkhidmat dengan 4 orang sultan. Okay? 4 orang sultan saja. And then, like I said lah, siapa yang give position? Okay, give position to Tun Perak as Bendahara Melaka. Okay? Siapa? Yes, Sultan Muzaffar Shah. So, the first one is that. So, yang siapa yang terakhir? Sultan Mahmud Shah. Very simple. So, awak kena ingat je lah 2 dengan 3 tu. So, 2 is Mansur Shah. Yang ketiga tu Alauddin Rakyat Shah. Okay, very simple. Okay, so ingat juga yang bawah ni Okay, boleh? Okay, so next kita tengok. Okay, so now we see peranan Tun Perak. Okay, peranan Tun Perak role lah. Okay, so before this, I think the word of peranan, you already know the meaning, right? So peranan is role. Okay, so let's see Tun Perak role. Okay, so all together, as you can see here, what I see in your buku teks, okay. So you can open your buku teks, muka surat 142, 143, 144, 45. Okay, so about Tun Perak rule from page 142 until 145. Okay, so let's see the first one. Okay, dia punya the first rule, okay, what Tun Perak do? Okay, so let's see, number 1 is as a ketua pembesar. Okay, so like I said to you before, right? Okay, when we hear the word of pembesar, I said to you before this, pembesar, like previous time we call as pembesar lah. But now we call as minister. Okay, tolong ingat benda tu So, jadi dia ni ketua. Okay, ketua of minister lah. Okay, so minister in bahasa Melayu now we call as menteri. Okay, we don't call pembesar anymore. Okay, jadi dia ni ketua pembesar. Okay, so what is his role, or what are his role? Okay, so number 1. Okay, when apabila dia menjadi ketua pembesar, okay, so apa yang dia kena buat? So 1, dia menjalankan tugas sultan apabila sultan gering atau keluar negara. Okay,
I think this one dah ada dah dalam unit 9. Okay, so the word of Sultan Gering atau keluar negara lah. So means that, okay, semasa Sultan dia sakit, Gering ni sakit tau. Okay, ataupun dia pergi overseas lah, ke luar negara. So, Tun Perak ni, dia akan menjalankan tugas Sultan. So, dia yang akan menjadi ketua lah. So, semua orang kena dengar cakap dia lah, macam tu. So, dia yang akan jalankan all the Sultan duty. It's like that. Okay? So, kiranya awak ingat yang ni je lah. Okay? Kalau Sultan tu sakit, okay, dia Gering, dia sakit lah. Okay? Ataupun dia pergi overseas. Okay, boleh ah? Okay, so yang kedua, menjalankan tugas-tugas pentadbiran atas arahan Sultan Melaka. Okay, so of course lah, okay, dia yang akan jalankan semua tugas-tugas pentadbiran. Pentadbiran ni, like I said to you lah, pentadbiran ni administration yang macam orang kata mengenai kerajaan lah, about the state, okay. So, dia yang akan jalankan all the tugas, okay, but dia kena dengar dululah arahan, okay, the instruction from the Sultan Melaka dahulu. So, maksud dia tak boleh buat sesuka hati dia. Okay, so nombor 3. Memastikan pelaksanaan Undang-Undang Negeri Melaka dipatuhi. Okey, jadi dia juga menjagalah undang-undang. So, maksud dia akan memastikan all the people in Melaka, okey, akan mematuhi Undang-Undang Negeri Melaka. Okey, boleh? Boleh? Okey. So, kita tengok pula nombor 2. Okey, role dia yang nombor 2 iaitu as a penasihat Sultan. Okey, so dia ni orang kata advisor lah. Okey, Sultan advisor. Okey, jadi the first role yang dia buat as a Sultan's advisor, which is dia menasihati. So, dia give advice lah. When we talk about advisor, of course lah give advice, right? So, dia menasihati Sultan dalam hal ehwal pemerintahan. Okey, maksud dia dalam Sultan memerintah dan Sultan lead the negeri. So, Tun Perak ni ada jugalah give advice or maybe like macam mungkin Sultan ada apa, like give idea or like want to do something that macam tak okay ke apa ke. Then Tun Perak ni dia yang akan orang kata macam give another idea to Sultan, and then Sultan boleh fikir, oh, Tun Perak punya idea good or not, and then we can use or not. It's like that. So macam kena tunggu jugalah Sultan tu punya approval. Tapi Tun Perak ni as advisor only, dia boleh je bagi idea, dia boleh je give advice, macam-macam lah. Okay, so Sultan ni boleh je dia nak dengar ke, dia tak nak dengar ke, tapi most of it dia akan dengar lah sebab dia kan advisor Sultan. Okay, so yang kedua, menasihati Sultan supaya memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Okay, so dia selalu give advice, okay, to Sultan untuk lead the kerajaan, okay, follow Islam direction lah, macam Islam orang kata Islam punya ajaran lah, macam apa, how to say Islam punya teach lah, okay? It's about religion lah sikit, okay? So, jadi, alah benda senang je. Kalau penasihat Sultan ni, mestilah, of course, dia menasihati. So, dia menasihati yang pertama is about hal ehwal pemerintahan. And then yang kedua, supaya apa Sultan tu memerintah kerajaan mengikut ajaran agama Islam. Yang tu je. Very simple. Okay, so let's see nombor 3. Okay, ketua diplomat. Okay, so dia Tun Perak ni, the role of Tun Perak pun pernah jadi juga ketua diplomat, iaitu let's say nombor 1, menguruskan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti China dengan Siam. Okay, so okay, kejap. Okay, so okay, tengok sini. Okay, macam awak belajar unit 9 pun, kita ada cakap pasal hubungan diplomatik, right? Yeah. Okay, so of course lah, like I said to you, okay, apa pun kita kena ada hubungan diplomatik dengan negara lain. Kita tak boleh orang kata, like we need support jugalah, orang kata kan. Macam tu. Okay, jadi, Tun Perak ni, dia yang arrange
dia yang uruskan, okay, dia yang handle all the like the orang kata apa? The relationship lah, the diplomatic relationship, okay, with others country, with other state, okay, such as China and Siam lah. Okay, and then yang nombor dua, dia menyambut kedatangan. Okay, so maksudnya dia orang kata celebrate lah, like I said to you in unit 9, macam menyambut ni macam when people come to your house, so you celebrate them, macam tu. So same goes to this one. Okay, Tun Perak, okay, celebrate, okay, semasa negara luar datang seperti Pasai dan China ke Melaka. Okay, boleh ha? Okay, and then menghantar rombongan persahabatan ke Siam. So as you know lah, just now, when you see penghulu Kelang, dia kan menjadi penghulu Kelang, right? Dia yang menghantar penduduk Kelang dan juga keluarga tentera untuk orang kata apa, berlawan dengan tentera Siam, right? Okay, jadi as you know, okay, Melaka ni dia memang dia macam ada hubungan yang tak baik sikit dengan Siam. So like we can relate to Parameswara lah, as you can see, right, yang masa dia bunuh Temagi tu macam tu. Jadi dekat sini of course lah, kalau awak tak baik, awak mestilah orang kata awak nak ada hubungan yang baik pula kan. Masa dia macam awak nak baik semula lah dengan orang tu. Jadi macam Melaka jugalah, dia nak baik dengan Siam, jadi dia apa? Menghantar rombongan persahabatan. Okay, like macam friendship punya trip lah, it's like that. Okay, go to Siam lah. Okay, boleh? Okay, alah. Very simple je. It's like story je, awak dah kena ingat. Okay, so yang keempat, Panglima Tentera. Okay, so semasa dia menjadi Panglima Tentera, Tun Perak ni membantu Sultan Mansur Shah meluaskan empayar Kesultanan Melayu Melaka. Okay, so ingat masa dia menjadi Panglima Tentera. Panglima Tentera ni dia ketua soldier tau. Dia ketua soldier, like I said to you lah. Okay, before yang when we learn, like macam when I explain to you about YDPA, right? Which is Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ni ialah ketua tentera. Macam ni lah juga. Okay, so Tun Perak ni, tapi Tun Perak ni, dia bendahara Melaka, dia menjadi juga Panglima Tentera. Okay, so kiranya jadi ketua tentera. Dia yang membantu Sultan Mansur Shah meluaskan, dia expand the empire, okay, of Kesultanan Melayu Melaka. Okay, so Tun Perak berjaya mengalahkan Pahang yang ketika itu berada di bawah penguasaan Siam. Okay, so you see, ini Tun Perak ni like very hebat lah, sangat hebat. Okay, sebab dia berjaya, okay, dia succeed mengalahkan. Masa dia macam dia berjaya kalahkan Pahang, okay, yang ketika itu berada di bawah penguasaan Siam. So masa dia at that time, Siam yang pegang Pahang, tapi Tun Perak berjaya kalahkan Pahang. Okay, so very hebat lah. Okay, so nombor 3, Tun Perak membantu Sultan Pasai yang menghadapi perang saudara. Okay, so as a Panglima Tentera, dia juga help lah, okay, Sultan Pasai, okay, untuk defend lah, okay, ataupun untuk defend them, ataupun macam untuk fight lah semasa jadi perang saudara. Perang is war lah. Okay, boleh? Okay, so let's see. I think this one is the last one. So we see the kebijaksanaan Tun Perak. Okay, kebijaksanaan ni, kalau the root word is bijak. So bijak ni apa? Smart lah. Okay, so kenapa Tun Perak ni smart? Okay, so let's see dia punya story dia. Kenapa dia smart? Okay, so as you can see here, okay, dia ada divide it to 5, okay, 5 bidang. Okay, so the first one is about pentadbiran lah. Kenapa Tun Perak ni dia pandai? Kenapa Tun Perak ni dia bijak? Kenapa dia clever? Kenapa dia smart? Okay, so let's see.
So, dalam bahagian pentadbiran, Tun Perak berjaya mewujudkan kerjasama yang erat antara Sultan dengan pembesar dalam pentadbiran. Kerjasama ini berjaya meluaskan Empayar Melaka meliputi Tanah Melayu, Pantai Timur Sumatera dan Kepulauan Riau Lingga. Okay, so awak tengok kat sini. Kenapa? Okay, kenapa Sultan Muzaffar Shah boleh lantik dia sebagai bendahara Melaka? Sebab dia pandai. Okay, so you see dekat sini. Dalam bahagian pentadbiran, iaitu Tun Perak ni, dia berjaya. Okay, dia berjaya create. Okay, dia berjaya create the kerjasama. Okay, the work together between who? Between Sultan and also pembesar. Tahu? Okay, between Sultan dengan pembesar dalam pentadbiran. Jadi, disebabkan orang kata this kerjasama, okay, empire of Melaka boleh jadi besar tau, which is meliputi, okay, include mana? Include Tanah Melayu, okay, Tanah Melayu, Pantai Timur Sumatera and also Kepulauan Riau Lingga. Okay, so maksud dia punya ni orang kata a big success lah yang dia buat tau. Macam tu. So tak semua orang boleh buat macam ni. Macam tu. So that's why lah. Okay. So dia ni bijak lah. Sebab apa? Dia jaga dahulu hubungan antara pembesar dan raja dahulu. So after that baru dia ada impact dia. Impact dia apa? Impact dia dapat berjaya meluaskan, expand the empire. Expand the empire of Melaka, which is include apa? Tanah Melayu, Pantai Timur Sumatera and also Kepulauan Riau Lingga. See? Okay. Boleh ya? Okay, so yang kedua iaitu pertahanan. Okay, pertahanan ni maksud dia defend lah. Okay, defend. Maksud dia, okay, like pertahanan ni we can say about like macam bila when we go to perang ke like that. So, Tun Perak ni dia pandai. Dia buat something yang orang kata apa boleh defend themselves lah. Macam tu. Maksud dia, you see here, Tun Perak mengarahkan supaya jamung dipasang pada setiap pokok bakau di sepanjang pantai. Tentera Siam membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka. Mereka menyangka ramai tentera Melaka telah bersiap sedia di sepanjang pantai tersebut. So you see, jamung. Jamung ni like macam ni lah. Orang kata unggun yang obor tu kan, yang api obor api tu kan. Okay, so dipasang, nampak dekat sini. Dia pasang dekat setiap pantai tu sampailah tentera Siam ni terus dia tak jadilah. Okay, dia tak jadi untuk attack Melaka. Sebab apa? Because they think that many soldier yang ada dekat situ which is dah ready dah untuk orang kata attack them pula. Macam tu. Faham tak? So dia smart. Dia sangat bijak. So dia pasang orang kata dia pasang something yang boleh make other people confused, like macam people yang want to attack you. So kiranya dia yang bagi tentera Siam tu confused, and then macam ingat oh ada banyak tentera. Macam tu. So dia smart lah about pertahanan. Okay. So let's say nombor 3 is about diplomatic. Okay, just now we talk about diplomatic already, right? Okay, so let's see. Tun Perak berjaya mengekalkan keamanan dan menjamin keselamatan Melaka daripada ancaman luar. Okay, so like I said to you lah. Okay, kita mestilah ada hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain. Okay, so Tun Perak ni dia dah berjaya lah. Dia mengekalkan peace tu. Okay, peace and also dia dapat menjaga safety of Melaka lah from ancaman luar. Okay, so Tun Perak menulis surat kepada Raja Siam untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Okay, so jadi awak tengok dekat sini macam mana Melaka boleh baik dah dengan Siam. Sebab Tun Perak yang write a letter to Raja Siam, untuk menjalinkan hubungan, to create bonding lah, friendship bonding with Siam. So Raja Siam menyambut baik hasrat tersebut. So Raja Siam pun orang kata sukalah, dia pun macam lah,
Okay lah kalau macam tu dah awak nak baik dengan saya, okay, kami pun akan baik dengan awak. Macam tu. Faham tak? Okay? So, diplomatik lah. Okay. So, number 4, agama Islam. Okay, so Tun Perak merupakan seorang pembesar yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Okay, so Tun Perak menggalakkan ulama ke Melaka dan menasihati Sultan. Tun Perak juga menasihati Sultan supaya memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Okay, so apa? As you know lah, when we talk about Sultan, of course dia agama Islam. Okay, tak ada lagi Sultan yang bukan agama Islam. Okay, jadi Tun Perak also ialah agama Islam. Jadi dia ni seorang yang orang kata minister yang memang jaga sangat-sangat. Okay, dia punya religion dia punya agama dia. Okay, jadi dia memang orang kata menggalakkan lah. Dia memang invite all the ulama. Dia macam, okay, come ulama, come to Melaka, and then you can give advice to Sultan lah, because Sultan also orang Islam, right? So like the purpose kenapa Tun Perak buat macam tu, sebab dia nak Sultan ni like macam lead the country, lead the state tu dengan betul lah with ajaran agama Islam, macam tu. Okay, boleh. Okay, so the last one, nombor 5, mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Okay, so let's see. Kebijaksanaan Tun Perak terbukti apabila beliau mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka dalam peristiwa anaknya Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad. Tun Perak melarang pengikutnya menuntut bela, sebaliknya meminta mereka supaya setia kepada Sultan Melaka. Okay, so you see here, okay, walaupun anak dia dibunuh, anak Tun Perak tu iaitu Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad, tetapi Tun Perak ni dia pandai. Dia pandai sebab apa? Dia tetap setia dengan raja dia. Faham tak? Dia tetap setia dengan sultan dia dan dia mengajar all the people untuk loyal juga dengan Sultan Melaka walaupun anak dia dibunuh. So saya pun tak tahu kenapa anak dia dibunuh. Nanti I search, nanti I tell you dekat sekolah lah. Tetapi orang kata dekat sini, you see lah, dia sendiri yang larang lah, dia sendiri yang warn all the people untuk tuntut bela, claim the mercy lah of the child lah. Maksud dia of Tun Besar lah. So instead of that, macam dia cakap, okay, awak loyal lah dengan Sultan Melaka, jangan buat something to Sultan Melaka. It's like that. So which means that Tun Perak ni sangat pandai, sangat smart dan juga dia sangat loyal lah, kepada Sultan dia. Boleh? I think that's all. So kalau ada soalan boleh tanya cikgu. So this one like for Tun Perak ni tak banyak. So which is you have to know about the biodata and also about the experience lah a bit. And then you have to know also the perkhidmatan Tun Perak with whom dia berkhidmat. And also you have to know a bit story lah, which is semasa dia meninggal dunia, semasa pemerintahan siapa, and also dia meninggalkan wasiat, and also the role of Tun Perak. Altogether we have 4. So dekat sini, so the first one is Ketua Pembesar, Penasihat Sultan, Ketua Diplomat dan juga Panglima Tentera. And also the kebijaksanaan Tun Perak. So we have 5 for this one. So the first one is pentadbiran, kedua pertahanan, yang ketiga diplomatik, keempat agama Islam dan yang kelima ialah mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kalau awak nak rujuk buku teks awak pun boleh lah, tapi I think all the information here already complete lah, dah completed all the things, sebab you don't need to refer to your buku teks lah for this unit lah. Because semuanya dah complete dah. So cikgu nak awak buat nota dalam buku awak. Jadi macam biasalah, kalau awak
kurang faham ataupun mungkin awak keliru ke, confuse ke, anything ke, boleh je direct WhatsApp cikgu ataupun email cikgu lah. Okay. Jadi for this topic, cikgu akan letak juga quiz. So I will see siapa yang buat. So please write your name lah. Okay. So I will include your PBD marks lah benda ni. So this quiz I akan include sekali dalam PBD marks. So please I hope all of you do. Kalau you want for that lah, sebab because kita tak sempat kan buat trial exam for sejarah, which is I tell you, right? So by this quiz lah, I evaluate you. So I nak you buat. Because of what? Because this one, I can see your name tau. This one is like a homework lah for you. So please study first. Okay, baca slide sambil-sambil tulis nota tu, baca. And then dengar cikgu mengajar awak semua kan. Jadi awak try buat. Okay? Boleh So you can refer jugalah dekat your book lah. You boleh refer your book, you boleh refer your slide. It's up to you lah. Okay? Jadi saya nak awak buat jugalah. So for this unit, I will put also lah the quiz. Okay? Boleh? Okay, I think itu sahaja daripada cikgu. Jadi, tak ada apa-apa dah kot. Okay, jadi itu sahaja. Bye. Bye-bye. Okay, terima kasih.